Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita belajar bahasa Melayu. Tajuk membanding beza dan menjelaskan maklumat. Sebelum kita pergi ke pelajaran yang seterusnya, mari sama-sama kita lihat dulu maksud banding beza. Banding beza ialah membuat pembandingan antara dua subjek atau objek, iaitu manusia, benda, tempat dan sebagainya dalam mencari persamaan dan perbezaan. Kita boleh membuat banding beza dengan menggunakan peta aiting, iaitu peta buih berganda. Okey, mari sama-sama kita lihat peta aiting, iaitu peta buih berganda. Okey, dalam gambar yang ditunjukkan adalah peta buih berganda untuk membuat banding beza di antara satu objek atau objek yang lain. Okey, objek 1 dan 2 duduk di tengah-tengah konsep 1 dan 2. Okey, manakala bulatan di tengah yang berwarna hijau itu adalah ciri-ciri persamaan di antara dua objek. Okey, dan seterusnya bulatan yang ada di tepi untuk objek pertama dan kedua itu adalah perbezaan di antara dua objek yang dinyatakan. Sekarang mari sama-sama kita lihat buku teks jilid 1 muka surat 53. Okey, kita tengok buku teks unit 9 alatan keselamatan. Mendengar dan bertutur. Mangga keselamatan. Mari kita baca sama-sama perbualan di bawah. Saipul dan bapanya ke pasar raya. Mereka ke bahagian peralatan rumah. Mereka ingin membeli mangga. Mangga juga disebut ibu kunci. Okey, ni mangga. Kita sebut dia juga sebagai ibu kunci. Okey, kita baca pula perbualan di antara Saipul dan ayahnya. Okay. Mangga ini sesuai untuk rumah kita, ayah. Apakah ayah pula menjawab. Apakah kelebihan mangga itu, Saipul? Mangga ini terdapat dalam pelbagai saiz. Kita boleh memilih mangga yang sesuai dengan pintu rumah kita. Okey. Namun begitu, mangga itu diperbuat daripada besi yang mudah berkarat, senang dipecahkan dan mudah dipotong. Wah, mangga yang ayah pegang itu nampak unik, tetapi harganya lebih mahal. Ya, Saipul, mangga ini, tempat kosong. Kita beli, tempat kosong, kerana tempat kosong. Mangga yang manakah yang sesuai kita beli, Saipul? Dalam perbualan ni menceritakan tentang dua jenis mangga. Satu mangga besi, ni mangga besi. Dan ini adalah mangga keluli. Dan dalam perbualan ni juga ada dinyatakan tentang ciri-ciri mangga besi. Contohnya dia kata ada pelbagai saiz. Kita boleh memilih. Lepas tu ayah dia berkata mangga itu diperbuat daripada besi yang mudah berkarat. Mudah berkarat. Senang dipecahkan. Ini adalah ciri-ciri mangga besi. Dan mudah dipotong. Ni mangga besi nah. Ni adalah ciri-ciri mangga
besi. Okey, seterusnya mangga keluli. Kita tengok telah dalam buku teks ni, dalam muka surat 53 telah dinyatakan ciri-ciri mangga keluli, iaitu diperbuat daripada keluli. Okey. Tahan karat, kukuh dan suka dipotong, mempunyai siren dan berbunyi apabila diusik. Okey, satu lagi ciri mangga keluli ialah mangga harganya lebih mahal. Okey, sekarang cuba awak fikirkan sama-sama, kita fikirkan sama-sama apa jawapan yang sesuai untuk tempat kosong. Okey, jawapan yang sesuai untuk tempat kosong yang diberi ialah ya, Saipul, mangga ini diperbuat daripada keluli. Okey, kita tengok tempat kosong yang seterusnya ialah kita beli apa kerana apa. Okey, jawapan ni terpulang kepada awak. Okey, contoh jawapan yang diberi ialah kita beli mangga keluli kerana tahan karat, kukuh dan suka dipotong serta mempunyai siren dan berbunyi apabila diusik. Selain daripada itu, jawapan yang kita beri selain daripada itu pun boleh diterima. Contohnya, kita beli mangga besi kerana harganya lebih murah. Okey, itu pun boleh diterima. Okey, seterusnya mari kita lihat buku aktiviti jilid 1 muka surat 61. Okey, dalam buku aktiviti muka surat 61, awak dikehendaki melengkapkan peta buih berganda mengenai padamkan api. Okey, awak baca perbualan di bawah di antara dua orang lelaki ni yang menceritakan tentang persamaan dan perbezaan yang terdapat pada selimut kebakaran ataupun alat pemadam api. Okey, kita tengok di sini, kita baca petikan. Okey. Imran, selimut kebakaran ini untuk memadamkan kebakaran kecil. Okey. Ya Iskandar, alat memadam api ini juga untuk memadamkan kebakaran kecil. Okey, sambil baca awak fahamkan dan garis isi-isi penting. Okey, selimut ini kalis api ringan. Selimut ini juga boleh digunakan untuk menyelimuti badan mangsa semasa menyelamatkan diri. Okey, alat pemadam api ini pula berat. Okey, namun mudah digunakan. Okey, kadar semburannya boleh dikawal. Okey, kandungannya boleh diisi semula selepas digunakan. Okey, semburannya boleh dikawal. Okey, selimut kebakaran ini pula diletakkan di tempat yang senang diambil. Di tempat yang senang diambil. Selimut ini boleh digunakan berulang kali. Okey, ini ciri-ciri yang ada pada selimut kebakaran. Okey. Alat pemadam api ini juga perlu diletakkan di tempat yang mudah diambil semasa kebakaran. Okey, setelah kita baca tentang persamaan dan perbezaan selimut kebakaran dan alat pemadam api, cikgu nak awak lengkapkan peta buih berganda yang diberikan di dalam muka surat 61. Okey, awak perlu ingat yang tengah ni adalah persamaan di antara selimut kebakaran dan alat pemadam api. Manakala di
belah tepi ni adalah perbezaan di antara selimut kebakaran dan alat pemadam api. Okey, cikgu harap awak boleh menyiapkan latihan yang cikgu beri dan awak boleh faham membuat banding beza dan menjelaskan maklumat yang terdapat dalam perbualan yang telah disediakan. Sekian dulu pelajaran kita untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye.